sangat rugi kalau hasil seni tidak boleh kita sampai satu message kepada masyarakat. Seni ukir adalah sebahagian daripada kesenian Melayu yang paling agung. Ukiran kayu ialah seni yang menghasilkan ukiran pada kayu atau papan menggunakan teknik mengukir dengan bantuan alat ukir. Seni ukir dapat ditafsirkan kepada bentuk kerja tangan yang dihasilkan, iaitu satu seni menyobek permukaan papan atau bongkah kayu bagi mencorakkan sesuatu motif yang diilhamkan ke atas kehendak manusia dengan pelbagai tujuan tertentu. Terdapat catatan di dalam sejarah Melayu mengenai seni ukiran yang merupakan catatan terawal menerangkan tentang seni ukiran kayu Melayu tradisi. Dari catatan itu, diketahui bahawa sejak lebih 500 tahun yang lampau, orang-orang Melayu sudah memberi perhatian yang istimewa terhadap seni ukiran pada bangunan dan rumah kediaman. Dalam sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Sri Lanang, tercatat keindahan seni bina Istana Sultan Mansur Shah yang memerintah Melaka pada tahun 1459 hingga tahun 1477. Selain daripada bentuk istana yang indah dan unik, istana itu juga dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah pada dinding, rembah, bendul, pintu, tingkap langgar, tangga dan sebagainya. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan teknik ukiran kayu yang terdapat dalam seni ukiran kraft kayu. Jika dikaji dengan lebih mendalam lagi, terdapat pelbagai teknik ukiran kayu dalam seni warisan kraft kayu. Tetapi, pada bahagian ini, saya akan menerangkan 4 jenis teknik ukiran kraft kayu, iaitu teknik tebuk tembus, yang kedua teknik ukiran tebuk timbul, teknik ukiran arca, dan yang terakhir iaitu teknik ukiran lari. Setiap teknik ini mempunyai keunikan dan cara penghasilan yang tersendiri. Mari kita pergi ke satu-satu teknik. Teknik pertama iaitu teknik ukiran tebuk tembus, berasal dari sekeping papan atau beberapa keping papan yang ditebuk dengan tembus menggunakan gerudi gergaji. Terdapat dua jenis ukiran jenis ini, iaitu ukiran tebuk tidak silat dan ukiran tebuk silat. Pada bahagian ukiran tebuk tidak silat terdapat pada rumah-rumah lama, iaitu bahagian selasar, lambur, dinding, pintu, perabot dan mimbar masjid. Bentuk bunga ukir ialah awan larat, siling, kaligrafi dan simetri. Dan bagi ukiran tebuk silat pula, bahagian yang menindih serta melengkung keluar ditimbulkan, dan bahagian yang melengkung ke dalam serta yang tertindih akan ditenggelamkan. Sesungguhnya silat ialah istilah yang menunjukkan bahagian yang timbul dan tenggelam serta papan tebuk disobek. Bunga ukir pula yang terdapat pada bentuk ini ialah awan larat, silang dan simetri. Jika dilihat pada gambar tersebut, ukiran bunga untuk tebuk tidak silat tertimbul, manakala ukiran bunga pada tebuk tembus tidak silat ditenggelamkan, dan ini perbezaan antara ukiran tebuk tidak silat dan ukiran tebuk silat. Teknik kedua ialah teknik ukiran tebuk timbul ataupun teknik timbul separuh, yang mana teknik ini tidak banyak bezanya dengan ukiran tebuk, cuma ianya tidak tembus seperti ukiran tebuk tembus. Ukiran pada tebuk timbul ini juga mengandungi bunga yang disilat dan tidak disilat. Papan ditebuk sehingga timbul berdasarkan kepada corak atau tumbuhan serta bunga yang ditebuk. Bunga ukirnya sama seperti ukiran tebuk timbus. Teknik yang ketiga ialah teknik ukiran arca, yang mana teknik ini berbentuk 3 dimensi. Bunga ukirannya sama seperti ukiran timbul tetapi lebih halus dan kecil. Terdapat pada kepala keris, hulu senjata, sendok, kukur kelapa dan juga congkak. Dan kita nampak pada gambar tersebut adalah kepala keris yang telah diukir menggunakan ukiran arca. Teknik keempat dalam ukiran kraft kayu adalah teknik ukiran larik, yang mana melarik merupakan salah satu cara orang-orang Melayu mengukir kayu. Ukiran larik berbentuk bulat dengan susunan gerlang-gerlang dan genting-gentat yang menarik. Ukiran ini sering terdapat pada hulu senjata, perabot, tongkat, gasing, tiang-tiang rumah dan sebagainya.
Dan kita dapat lihat pada rumah-rumah lama, seperti rumah tradisional lama, banyak larik-larik telah dipasang, dan kerana menunjukkan hasil seni orang Melayu yang suka membuat ukiran-ukiran pada larik-larik kayu. Dan itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersama anda berkenaan dengan teknik ukiran kraf kayu dalam seni warisan kraf kayu. Dan saya harap apa yang saya kongsikan dapat memberi manfaat kepada anda. Seterusnya ialah fungsi ukiran kayu. Ukiran kayu mempunyai fungsi utama iaitu sebagai hiasan. Di dalam bangunan tradisional Melayu, hanya tempat-tempat tertentu menjadi tumpuan utama tukang-tukang ukir. Ini mungkin kerana tempat-tempat yang dipilih itu pada lazimnya mudah dilihat dan mungkin juga ditentukan oleh keperluan fungsi. Unsur hiasan yang digunakan adalah sederhana dan tidak keterlaluan untuk melahirkan nilai estetika sesuatu bangunan. Di samping itu, ukiran juga berfungsi sebagai pengaliran udara. Pengaliran udara penting untuk memastikan tahap keselesaan di dalam bangunan. Peredaran udara yang baik dapat mengurangkan haba panas yang disebabkan oleh bahang sinaran matahari. Melalui lubang-lubang udara seperti kerewang, kekisi dan jerejak, pertukaran udara dapat dicapai. Di samping itu juga, ukiran berfungsi sebagai pencahayaan. Ukiran terbuk membenarkan pencahayaan ke dalam bangunan. Di samping itu, hiasan berukir mengurangkan sinaran matahari yang terik ke dalam bangunan. Ukiran tersebut berfungsi menapis dan menggunakan sinaran matahari tanpa menghalang kemasukan angin, di samping masih mengekalkan keindahan seni ukir. Yang terakhir, ukiran kayu berfungsi sebagai doa-doa keselamatan. Motif dengan ayat-ayat Al-Quran digunakan dalam seni ukir sebagai kesinambungan, penghayatan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ukiran-ukiran pada dinding dan kerawang menambahkan lagi suasana mistikal di dalam bangunan. Proses-proses mengukir. Pertama ialah pemilihan kayu. Proses ini bermula dari pemilihan jenis kayu yang sesuai dari saiz, kematangan, urat kayu dan lain-lain lagi. Setelah kayu dibelah mengikut saiz-saiz yang dikehendaki, maka hendaklah kayu itu dikeringkan dengan cara perlahan-lahan mengikut jangka masa yang tertentu. Seterusnya, kayu yang telah cukup kering itu kemudiannya dipotong mengikut saiz yang dikehendaki oleh pelanggan dan diketam supaya permukaan kayu menjadi lebih sempurna. Seterusnya, lakaran pada kayu. Proses corak-corak bunga dilakar dan proses menyurih dilakukan, iaitu menekap lukisan motif pada permukaan kayu. Setelah itu, pisau kecil berbentuk U digunakan untuk membuang bahagian yang tidak diperlukan. Seterusnya, ukiran separuh siap. Bagi ukiran tebuk, gergaji kecil akan digunakan untuk menyerong bahagian yang hendak dibuang mengikut motif yang disuri. Bahagian yang hendak dipotong akan ditebuk dengan menggunakan pahat pelbagai bentuk bagi menghasilkan ukiran timbul. Bagi ukiran timbul, erongan akan terus dibuat, kemudian dasar yang ditebuk akan diratakan. Proses seterusnya ialah dipanggil proses ukiran siap. Proses membalut iaitu menentukan tenggelam timbul serta liutan corak. Diikuti proses memecah dan mengurut lembutan corak. Proses menjajar adalah proses pembentukan ukiran diurut, dilurut dan dikikis dengan menggunakan pisau ukir atau pisau wali untuk mendapatkan bentuk yang lebih baik. Corak ukiran dilicinkan dengan menggunakan kikir pari, diikuti dengan menggunakan daun mempelas dan daun lalang kering disebut proses memelas.
Ukiran yang sudah licin akan dikenakan kiwi kayu sebagai kemasan terakhir. Masih lagi berbicara berkenaan dengan seni pertukangan kraf kayu, pada bahagian ini kita akan bercerita berkenaan dengan topik lokasi ukiran. Pada zaman pemerintahan Kerajaan Melayu Lama, sebilangan besar Raja-Raja Melayu, kerabat diraja serta orang-orang besar iaitu golongan bangsawan tinggal di rumah-rumah atau istana yang berukir. Sudah menjadi suatu kebiasaan pada masa itu, Raja-Raja Melayu yang memerintah dengan sedaya upayanya akan cuba untuk memiliki sebuah istana yang tersegam indah. Keindahan seni ukiran yang berbagai corak dan bentuk telah dipersembahkan pada bahagian-bahagian tertentu di bangunan istana yang menjadi tempat kediaman dan rumah-rumah orang-orang besar. Selain daripada bentuk istana yang indah dan unik, masjid dan rumah tersebut juga akan dihiasi dengan ukiran yang indah pada dinding, tingkap, atas pintu tangga dan lokasi seni ukiran kayu yang sesuai untuk diletakkan. Dari catatan yang diketahui bahawa sejak lebih 500 tahun yang lampau, orang-orang Melayu sudah memberi perhatian yang istimewa terhadap seni ukiran pada bangunan dan rumah kediaman. Menurut Muhammad Faisal 2012 dalam kajiannya di Universiti Malaya menyatakan bahawa ketahanan kayu sebagai bahan binaan telah terbukti dengan adanya peninggalan binaan rumah, istana dan masjid tradisi lama di Malaysia. Seni bina tradisi ini telah menonjolkan seni ukiran kayu Melayu yang menggambarkan ciri-ciri seni bina tradisi Melayu dan keunikan bangsa Melayu di masa lampau. Antara peninggalan seni ukiran Melayu yang masih dapat dilihat sehingga ke hari ini ialah Istana Seri Menanti di Negeri Sembilan dan Muzium Istana Kesultanan Melaka di Melaka. Pada hari ini, seni ukiran Melayu yang banyak diaplikasikan pada bangunan seperti Istana Negara, bangunan yang menjadi pusat kebudayaan dan lokasi-lokasi pelancongan menjadi ikon kepada lambang seni ukiran Melayu yang masih ada dan kekal sehingga ke hari ini. Situasi ini dapat kita ibaratkan seperti tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Kesimpulannya, penjelmaan sesuatu gaya dalam seni ukiran Melayu juga boleh dikatakan dipengaruhi dengan sesuatu yang boleh dikaitkan dengan cara hidup sesebuah masyarakat seperti melalui adat resam, kepercayaan agama, alam semula jadi, iklim dan topografi. Memiliki barang-barang ukiran atau kepandaian mengukir merupakan satu kebanggaan kepada orang-orang Melayu. Generasi muda perlulah berbangga kerana kemahiran ukiran kayu Melayu ini masih dipelihara dan dipertahankan nenek moyang kita untuk menjadikan tradisi ulung ini turun-temurun sebagai warisan yang gemilang.